Murid, baik, topik yang kita akan belajar pada pagi ini ialah berkaitan dengan cara kita nak ukur objek dan kita melukis garis lurus. Okey, apa yang kita perlu lakukan? Okey, suka cikgu ingatkan apabila kita nak mengukur satu objek menggunakan pembaris, kita mesti ukur dari unit sifar. Okey, pastikan objek itu berselari atau setentang dengan unit sifar. Dan kita mesti melihat ukuran itu dengan tepat. Okey, contoh ya. Macam mana kita nak melukis garis lurus sepanjang 15 cm. Okey. Jadi dekat sini kalau kamu tengok, okey, ni satu batang pembaris yang berukuran 15 cm. Okey, unit dia ialah sentimeter. Kamu boleh tengok di sini. Okey, pastikan kamu mulakan dengan sifar ni. Okey, sifar. Okey, mari kita tengok. Pertama, apabila kita nak lukis garis lurus, kita mesti tandakan titik pada sifar dan 15. Okey, sifar di sini, 15 di sini. Jadi kita tandakan titik dulu. Macam ni. Tengok. Okey, tanda titik, satu titik dekat sifar. Kemudian tanda satu titik dekat 15 cm. Okey, langkah seterusnya ialah kita sambungkan dua titik itu dengan pembaris. Okey, kita sambungkan antara titik sifar dan 15 itu dengan pembaris. Okey, buat satu garisan yang lurus. Okey, sambung kita garis. Okey, so ada garisan. Okey. Seterusnya, langkah terakhir ialah kita tuliskan panjang garisan itu 15 cm. Jadi kita dah dapat satu garisan lurus berukuran 15 cm. Okey, mari kita tengok contoh yang kedua. Okey, lukis garis lurus 9 cm. Okey, perkara pertama, tandakan titik pada sifar dan 9. Jadi di sini ialah sengatan sifar ni dan juga di sini ialah 9. Jadi apa yang perlu kamu buat ialah kamu letakkan titik antara nombor sifar dan nombor 9. Okey, macam langkah yang pertama tadi, kita sambungkan dua titik itu dengan pembaris. Okey, antara titik sifar dan titik 9, kita buat satu garisan. Okey, kita akan dapat satu garis lurus yang berukuran 9 cm. Jadi, tuliskan panjang garis tersebut iaitu 9 cm. Okey, mari kita lihat contoh yang ketiga. Okey, lukis garis lurus 5 cm di mana kita perlu tandakan pada titik sifar dan 5 cm. Okey, jadi kamu kena cari ya, kalau nak lukis 5 cm daripada 0 hingga 5. Okey, mula-mula kita letak titik dekat 0. Satu titik lagi dekat 5. Okey, sambungkan dua titik itu dengan pembaris. Jadi kita ambil pensel, kita buat garisan. Okey, kamu akan dapat satu garisan lurus antara sifar hingga 5. Jadi kita dapat garisan lurus 5 cm. Seterusnya, tuliskan 5 cm pada garisan tersebut. Jadi kita dah boleh buat, kita dah tahu bagaimana cara untuk kita membuat garisan lurus. Okey, berdasarkan panjang yang dia minta. Okey, bagaimana pula jika menggunakan pembaris meter?
Pembaris meter pun sama juga. Cuma kalau 1 cm, 1 meter ni, okey, bersamaan dengan 100 cm lah. Okey. Jadi macam mana cara nak tulis dia? Untuk 1 meter, tandakan pada sifar titik tu, pada sifar dan 100. Kamu dapat tengok pelajar perempuan ni, dia tanda titik pada sifar. Kemudian dia akan tanda satu lagi titik pada di hujung ini pada sengatan 100. Kemudian dia sambungkan dua titik itu dengan pembaris. Sama macam kaedah sentimeter tadi. Jadi titik ini dia akan buat garis, dia akan lurus sampai ke hujung. Okey? Sehingga menghasilkan satu garisan yang panjangnya 1 meter. Okey, akhir sekali dia tulis berapa panjang garisan yang dia lukis, iaitu 1 meter. 1 meter panjangnya sama dengan 100 cm. Okey, seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan anggaran panjang objek. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, apakah itu anggaran? Anggaran ni ialah cara kita membuat perbandingan secara kasar untuk mendapat jawapan yang hampir tepat dan munasabah. Contohnya, jika kita tidak menggunakan pembaris ataupun diberi nisbah satu panjang suatu objek lah. Okey, contoh macam mana tu? Macam ni contoh Okey, katakan kita tengok panjang kunci lah. Kunci ni panjang dia ialah, okey, unit ni ialah sentimeter, 0 hingga 1. Jadi panjang kunci ini ialah 1 cm. So kita tahu panjang kunci ialah 1 cm. Jadi macam mana kita nak buat anggaran? Katakan seterusnya kita tidak diberikan pembaris, tetapi kita boleh buat perbandingan antara, contoh dia tanya kamu anggarkan panjang pensel di bawah. Jadi dia tidak bagi kamu pembaris. Dia suruh kamu anggarkan. Macam mana kita nak anggarkan tapi dia tak bagi pembaris. Dia bagi kita kunci saja. Jadi macam mana kita nak buat perbandingan ini? Kita tahu bahawa panjang kunci ialah 1 cm. Jadi kalau kamu buat perbandingan, kamu agak berapa banyak kunci yang akan disusun sepanjang pembaris ini. Okey, jadi kita boleh dapat panjang pensel di bawah. Okey, contoh panjang satu kunci ialah 1 cm. Okey, katakan cikgu letak satu lagi kunci. Okey, tak cukup, tak sama panjang dengan pensel. Jadi dia 2 cm. Tambah lagi satu kunci, 3 cm. Okey, tambah satu lagi kunci, 4 cm. 5 cm. Okey, masih lagi tak sama panjang dengan pensel. Kita tambah lagi satu kunci, 6 cm. Okey, sekarang kunci dan pensel ni sama panjang. Okey, jadi berapa kita tahu? Satu kunci 1 cm. Jadi sekarang ada 6 kunci. Jadi bersamaan dengan 6 cm. Jadi panjang pensel yang kita peroleh ialah 6 cm. Untuk anggaran, dia tidak semestinya tepat. Tapi dia hampir tepat dan mestilah munasabah lah. Okey, 6 cm. Kita tulis di bawah. Jadi kita tahu sekarang ni panjang pensel ialah 6 cm. Okey, seterusnya, anggarkan tinggi buku-buku di bawah. Ada 3 buah buku, kamu tengok di sini, di mana dia nak bandingkan dengan panjang pensel. Kita tak tahu berapa tinggi buku ni. Dia tak bagi kita pembaris, dia cuma bagi kita pensel. Okey, jadi kita dah tahu tadi, pensel tadi panjang dia ialah 6 cm. Jadi berapa tinggi buku? Jadi kita susun 2 pensel. Jadi kalau 2 pensel ini, satu pensel 6 cm, kalau 2 pensel 6 tambah 6, jadi jawapannya ialah 12 cm. Jadi panjang tinggi 3 buah buku bersamaan dengan 12 cm. Ini cara kita nak buat anggaran. Okey. Okey, cuba kita tengok yang terakhir.
Bagaimana pula jika diberi kamu botol? Okey, kamu tahu panjang pensel ini ialah 6 cm. Tapi kalau kita tambah lagi satu pensel, dia akan jadi terlebih. Sebab tinggi pensel pun sudah hampir lebih daripada separuh botol. Jadi dia cuma perlu tambah hanya beberapa lagi sentimeter untuk sama tinggi dengan botol. Jadi kita tahu tinggi pensel ni ialah 6 cm. Jadi kemungkinan kita cuma perlu tambah 2 cm. 6 tambah 2 mungkin 8 cm. Ataupun 6 tambah 3 kemungkinan 9 cm. Jadi tinggi botol yang dapat kita anggarkan ialah 8 cm. Ataupun kita boleh anggar 9 cm. Jadi untuk anggaran dia tidak semestinya tepat. Dia cuma hampir tepat. Okey. Jadi dia untuk menganggar ni dia penting untuk kamu mengetahui ataupun menakul secara logik lah. Baik, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Sekiranya kamu ada soalan, kamu boleh hantar mesej kepada cikgu di dalam Telegram. Okey, sekian, terima kasih.